Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang dan um, selamat datang ke program ROF, Research on Friday, dikelolakan oleh Pusat Pengajian Seni Universiti Sains Malaysia. Saya Safrizal Syahir akan menjadi moderator bagi program untuk Research on Friday pada hari ini. Pada hari ini, program ROF atau Research on Friday ini akan mengetengahkan pembentangan oleh Dr. Syahrul Anwar Syahari yang bertajuk Ilustrasi Visual dalam Manuskrip Laga Lembu, Analysis Semiotic Model Indra-Logi. Sedikit berkenaan dengan Dr. Syahrul Anwar Syahari. Beliau mula berkhidmat sebagai tutor di bahagian seni halus Pusat Pengajian Seni USM di antara tahun 99 hingga 2000 dan secara rasmi menyertai semula Pusat Pengajian Seni pada tahun 2006 sehingga kini sebagai pensyarah. Beliau menyambung pengajian di peringkat ijazah tinggi di Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya dalam bidang kesenian visual alam Melayu, khususnya dalam kajian budaya visual yang terdapat dalam manuskrip di alam Melayu. Berkenaan dengan pembentangan hari ini, beliau akan membentangkan tajuk seperti yang saya nyatakan tadi, Ilustrasi Visual dalam Manuskrip Laga Lembu, Analisis Semiotik Modern Indra-Logi. Pembentangan ini akan berlangsung sekitar 40 hingga ke 50 minit dan kemudian kita akan mengadakan sesi soal jawab lah. Okey, jika tiada apa-apa lagi, kita akan mempersilakan Dr. Syahrul Anwar untuk membuat pembentangan. Silakan, Dr. Baik, terima kasih kepada pengurusi Prof. Safrizal dan terima kasih juga kepada unit ROF, Dr. Not dan semua kenalan yang hadir pada petang ini daripada dalam dan luar yang saya perhatikan daripada skrin saya. Terima kasih. Baik, terlebih dahulu Assalamualaikum dan selamat petang saya ucapkan kepada semua. Dan hari ini adalah giliran saya untuk membentangkan saya punya sebahagian daripada tajuk kajian saya yang saya sisipkan lebih kurang dalam 2-3% daripada saya punya kajian untuk saya kongsi bersama-sama rakan-rakan yang ada di skrin ataupun live sekarang ini. Baik, tanpa membuang masa, saya cuba share. Okay. Saya harap jelas aku dapat ya. Okey. Okey ya. Berikut adalah tajuk kajian saya, Ilustrasi Visual dalam Manuskrip Pelaga Lembu. Sebenarnya bukan Laga Lembu, Pelaga Lembu, Analisis Semiotik Model Indra-Logi. Itu antara tajuk yang telah diputuskan walaupun sebenarnya pada peringkat awal kajian saya semiotik tanpa had. Okey. Tetapi selepas sesi viva dan disemak semula dan diminta untuk saya teruskan kepada model Indra-Logi. Okey. Baik. Terlebih dahulu sebelum era pemisahan antara Tanah Melayu dengan Siam, okey, sekitar 1909, okey, Kelantan dipisahkan, okey, dengan wilayah Patani ataupun Naratiwat yang berada di sempadan itu, dan di kawasan yang saya bulatkan itu adalah kawasan-kawasan yang dikira aktif dengan sukan ataupun tamasya Laga Lembu untuk menyepadukan masyarakat setempat pada ketika itu. Dan daripada penelitian saya berdasarkan manuskrip yang telah saya kupas, apa yang saya dapat perhatikan, hubungan itu kadang-kadang dia jadi terlalu erat dan sukan Laga Lembu ini dia antara sukan yang sangat berprestij hingga kan ada gejala-gejala yang melibatkan kes-kes jenayah, terutamanya kes kecurian, kes hingga sampai berbunuh-bunuhan semata-mata disebabkan
pertembungan di antara satu pihak A dengan pihak B misalnya, dan semata-mata untuk nak memenangkan lembu yang dipertandingkan. Baik, kalau secara biasanya sukan laga lembu ni pernah direkodkan oleh C.C. Brown, okey, sekitar tahun tersebut, yang berkisahkan tentang bagaimana sukan laga lembu ini diraikan oleh pembesar-pembesar istana dan pihak sultan. Dan pihak sultan juga ada mempunyai lembu-lembu pertaruhan untuk dipertandingkan dan dijaga oleh pawang-pawang yang dilatih, yang melatih dan yang menjaga lembu-lembu itu. Seperti nama yang lembu sultan, buah tal sendu yang berwarna keperang-perangan, itu antara yang direkodkan lah. Baik. Selain daripada itu, sukan laga lembu ni juga pernah direkodkan ataupun dititipkan dalam naskah S. Osman Kelantan yang bertajuk Jogo ataupun Juara, okey, yang pernah difilmkan oleh saudara UA Haji Syahri. Okey. Dan semuanya berkisahkan tentang domain politik, isu seperti mana yang berlaku hari ini dan selesai semalam, okey. Dan begitulah juga yang dimanifestasikan dalam novel-novel yang dititipkan oleh S. Osman Kelantan. Baik, berikut adalah beberapa sisipan tentang sukan ataupun tamasya laga lembu yang saya perolehi daripada Arkib Negara Malaysia dan beberapa sumber daripada Perpustakaan Negeri Kelantan, Majlis Istiadat dan beberapa sumber daripada fotografer daripada Patani dan dikongsi. Sebenarnya ada banyak lagi dan saya hanya share setakat apa yang ada. Kalau kita tengok di skrin sekarang ni adalah persediaan untuk sukan laga lembu. Sebenarnya di situ, di dalam kalangan ramai itu ada jogonya, ada pawangnya dan ada yang mengenolakan, ada yang tukang menjampikan dengan pelbagai mantra-mantra di sekitar bong ataupun gelanggang tersebut. Okey. Ada sebahagian yang saya dapat juga sukan laga lembu ni ada di kawasan Kedah Perlis, Kedah Perlis, dan sangat-sangat aktif. Okey. Seterusnya, ini antara dapatan saya daripada Arkib Negara Malaysia tentang poster tamasya laga lembu sekitar 1950-an di Kota Baru bertujuan mencari dana penubuhan Universiti Melaya Cawangan Kelantan. Dan di sebelah satu lagi adalah surat daripada Pejabat Sultan Kelantan bertarikh 1919 berkaitan penetapan syarat laga lembu sekitar RM30 untuk seekor lembu yang dipertandingkan. Jadi sukan laga lembu ni dia antara sukan yang sangat-sangat diminati dan dinantikan oleh rakyat kerana sukan ini lesen dia daripada Pejabat Sultan. Okey, lesen untuk membuka bom perlawanan ataupun pertandingan hanya dapat daripada kelulusan Raja Muda Kelantan pada ketika itu. Dan tujuan antara perlagaan lembu ataupun tamasya laga lembu ni dibuat adalah untuk meraihkan kehadiran Sultan di setiap daerah jajahannya. Jadi sebelum dia hadir ke satu daerah, so dia akan maklumkan kepada pihak ketua kampung, okey, untuk mengelolakan satu ataupun membuka satu gelanggang untuk dipertandingkan. So dia datang untuk meraihkan majlis tersebut dan bersama-sama dengan masyarakat lah kat situ. Itu kaedah dia menggunakan pendekatan, dia bukan datang secara sambil lalu macam tu, tapi dia datang ada majlis tertentu dan majlis itu antara salah satu dia sukan laga lembu. Dan seterusnya, okey, seterusnya sedikit flashback balik ya daripada apa yang saya cuba kaji. Sebenarnya lakaran ini saya hasilkan sebelum saya
mengambil keputusan untuk menyambung pengajian. Saya tertarik dengan beberapa isu yang berkaitan dengan sesuatu yang berlaku dalam kancah ataupun dalam konteks budaya visual tradisi. Apabila saya bertanyakan ataupun mempelajari beberapa hal yang berkaitan ilmu-ilmu yang di luar dalam konteks akademik, jadi saya jumpa banyak perkara yang kadang-kadang yang saya mempersoalkan kenapa video-video yang ditunjukkan dalam naskah-naskah manuskrip yang sebelum ini kurang diangkat ataupun kurang dilihat sebagai karya seni visual ataupun seni rupa tradisi. Jadi di samping itu saya memperkuatkan dengan menghadiri beberapa persidangan manuskrip untuk melihat konteks mana yang selalu dibawa dalam perbincangan-perbincangan di seminar-seminar yang berkaitan dengan manuskrip. Jadi saya dapat rekodkan manuskrip yang terdapat gambaran-gambaran visual ataupun ilustrasi yang banyak. Jadi saya rekodkan dalam saya punya rekod seperti macam manuskrip Pamukris, Kitab Bintang 12, Azimat Mantra, okey, Petua Mendirikan Rumah, okey, Petua Gajah dan sebagainya yang tertera dekat saya punya catatan peribadi saya. Jadi saya rasa benda ni perlu dibawa ke tengah dan saya rasa benda ni perlu dibincangkan dengan lebih serius untuk melihat kenapa elemen ini muncul dan bagaimana untuk kita memahami konteks pentarifan video-video yang ada di dalam manuskrip itu supaya lebih dapat dicerakinkan dengan ilmiah, sama ada dia bermakna ataupun tidak bermakna. Itu antara yang tergantung ataupun yang floating lah pada ketika itu. Dan saya bawakan catatan peribadi saya ini kepada pihak APM dan saya berjumpa dengan Profesor A.B. Razak, A.B. Karim yang mana dia terlibat dalam kajian yang melibatkan video-video manuskrip secara serius. Okey, daripada awal sampai sekarang dia dah pencen, baru saja pencen dan apabila saya buka lakaran ini di depan dia dan syukur Alhamdulillah dia memahami dimensi apa yang saya cuba lakukan. Dan daripada perjumpaan tersebut dan perbincangan yang ringkas itu dan saya dapat feedback mengatakan salah satu dia kita kena selongkar berapa banyak manuskrip yang mengandungi ilustrasi-ilustrasi visual supaya kita boleh gunakan sebagai sumber untuk kita nak kupas perkara ni. Dan daripada itu juga ketika saya menyambung pengajian di peringkat master, okey, saya berjumpa dengan Profesor Madya Dr. Suhaimi arwah dalam buku dan saya belajar secara kuliah dengan beliau kan dan kuliah-kuliah beliau juga akan mendedahkan beberapa manuskrip yang mengandungi visual-visual yang perlu dikatakan yang perlu diangkat sebagai perbincangan dalam konteks seni budaya atau seni visual tradisi. Jadi salah satu yang ditunjukkan di skrin ini seperti mana yang saya di tutorialkan pada ketika itu yang yang dikatakan dilukis Abdullah Mushi sekitar 1835 dan hal ini juga telah diakui oleh beberapa pengkaji luar dan ini juga saya ada merujuk kepada beberapa pengkaji manuskrip yang dalam dan luar negara sama ada bukti ini betul-betul wujud ataupun tidak dan saya juga sempat melihat secara PDF secara live daripada manuskrip hikayat ni. Okay, ada gangguan ke? Okey, tak ada. Okey. Dan daripada situ Profesor Dr. Suhaimi juga tradisi yang terdapat dalam manuskrip ini
perlu dikembangkan dengan lebih ilmiah lah supaya dia tak bisu dalam manuskrip itu saja. Baik. Kemudian saya mulakan dengan baru mula ya. Seperti yang kita tahu, okey, seperti yang kita tahu, seni ialah medium manifestasi daripada sistem tanda-tanda yang mengandungi perlambangan, peraturan dan ilmu pengetahuan bagi memenuhi cita rasa dan fitrah manusia serta masyarakat tanpa mengira latar belakang dan status. Dan daripada ini juga saya panjangkan bahawa seni visual yang terdapat dalam manuskrip itu sebahagian daripada karya-karya yang tidak dikeluarkan walaupun dia dalam bentuk manuskrip, nanti akan ada dia punya kenapa dia hanya terkandung di dalam manuskrip dan tidak dipamerkan di dalam galeri pada era dan ketika itu. Dan seperti biasa yang kita sedia maklum bahawa setiap imajan dalam tata cara pengolahan komposisi ataupun tata cara pengolahan visual itu kadang-kadang dia melibatkan beberapa hal seperti perlu dipiuhkan, perlu dipendekkan, perlu ditarik, dilonjong, dipintal-pintal semata-mata untuk pelucuran idea ataupun ilham kepada pengkarya menerusi sistem tanda. Semata-mata idea tu di samping idea fizikal, dia juga untuk meluncurkan idea dalam konteks untuk menghasilkan tanda tentang sesuatu. Jadi saya fikir akan ada sesuatu yang istimewa di dalam setiap kandungan manuskrip ini. Jadi manuskrip apa pada ketika itu saya masih lagi ni dan saya mengambil masa lebih kurang 3 bulan juga untuk mengenal pasti manuskrip yang betul-betul memenuhi kandungan yang sebagaimana yang diperlukan. Dan akhirnya saya berjumpa dengan sebuah naskah manuskrip daripada Kelantan Patani, iaitu manuskrip Pelaga Lembu inilah. Dan bergelumang dengan manuskrip di Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu Perpustakaan Negara hampir setiap minggu lebih kurang dalam 3-4 hari di sana untuk menyelonggar dan untuk mencari apa dia punya kandungan-kandungan dia dan bagaimana untuk kita nak mentakrifkan dia supaya dia letak dia ataupun kepentingan itu betul-betul dan benar-benar di tempat yang adilnya. Baik. Secara ringkas, peluncuran idea saya ni dia lebih kepada seni visual untuk membina ataupun untuk melihat tanda-tanda dan yang mempunyai ilmu pengetahuan zahir batin. Begitulah. Baik. Sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut, secara ringkas saya titipkan di sini tentang definisi manuskrip ya. Manus iaitu tangan, scriptus iaitu tulisan. Okey, ini antara definisi yang telah digariskan oleh satu akib negara, kemudian Dewan Bahasa dan Dasar Manuskrip Kebangsaan Dasar Manuskrip Perpustakaan Negara Malaysia 2014. Manuskrip adalah segala tulisan tangan, okey, yang menggunakan skrip Jawi dalam bahasa rumpun Melayu mengenai alam dan tamadun Melayu yang berusia kurang-kurangnya 100 tahun. Okey, ini agak berbeza daripada definisi yang diberikan oleh akib negara, iaitu dokumen berbahasa Melayu ditulis dengan Jawi dan Rumi atau ditaip dan tidak diterbitkan tempoh berusia 25 tahun, maka dia boleh diklasifikasikan sebagai manuskrip ataupun yang boleh disimpan sebagai khazanah yang berharga untuk rujukan pada masa akan datang. Kemudian Dewan Bahasa menggariskan tulisan Jawi dan Rumi berbahasa Melayu yang ditulis di atas bahan-bahan seperti kertas, kulit, daun, lontar, buluh dan sebagainya, macam-macam medium dan jangka masa waktu yang tidak terbatas. Selalunya dia orang akan ambil 25 tahun dan ke atas. Baik. Sebagai masalah kajian daripada yang saya cuba bangkitkan, kajian ilmiah ni yang selepas melakukan literature review, kajian ilmiah yang saya bangkitkan merujuk kepada beberapa pengkaji yang sebelum ini yang merekodkan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan konteks seni tradisi seperti New Bowl,
okay, Wisted, okay, Bimis, Syed Ahmad Jamal sendiri, and then Gallup, Sulaiman Isa, Mulyadi Mahmud, Rahmah Bujang dan Nur Azlin dan sebagainya seperti mana yang ada tertera di depan. Dan saya dapat putuskan bahawa berlaku sedikit dui standard kepada ilustrasi visual yang berada di dalam kandungan manuskrip kepada dia jadi macam kurang mendapat perhatian. Dui standard dia jadi macam tidak dipandang sangat dan tidak diangkat sebagai satu karya seni visual. Okey. Dan istilah seni dalam kancah kesenian tradisi hanya dicerkinkan dalam kumpulan kraft dan tidak dianggap menyumbang kepada pembentukan nilai intelektual. Okey. Justru segala pandangan dan penilaian estetika terhadap karya seni yang dibangunkan daripada kerangka gaya barat subuh dalam kalangan ahli akademik seni visual khususnya di Malaysia sejak 1930-an hingga kini. Ini data ini saya jumpa dalam Thomas Newbold dan diperkuatkan oleh perangkaan daripada Arkib Negara tentang subjek-subjek yang ditawarkan di peringkat pengajian tinggi yang pada ketika itu maktab perguruan, dan seni hanya diletakkan sebagai subjek sampingan. Kemudian saya teruskan, kurangnya kesenian visual ini kurang dibincangkan secara tuntas oleh ahli filologi disebabkan kurang memahami konsep dan konteks bahasa visual. Ini pun dapatan daripada beberapa kajian oleh ahli filologi 100% yang mentarifkan seni dalam dimensi yang saya kira agak lemah dan agak kadang-kadang tu agak pelik jugalah apabila beberapa konteks perbincangan tentang form, tentang rupa yang terdapat di dalam sajak, pantun dan mantra dikeluarkan dalam bentuk outline. Okey, ini yang saya agak ni lah. Jadi saya rasa ilmu pengetahuan tentang sesuatu daripada idea ataupun ilham pengarang dan juga pelukis dinafikan secara tidak sedar apabila kita tak membangkitkan benda itu, ataupun selalunya ilustrasi ini pernah direkodkan oleh Puan Zanita Anwar sekalipun. Dia kata kadang-kadang visual-visual di dalam manuskrip ini hanya pernah dikatakan hanya sebagai hiasan dalam naskah, kan, tanpa ada memberi makna apa-apa. Ini apabila dia mengikuti satu pameran yang mana visual itu dipotong dan diframekan dengan mengutamakan kandungan teks. Maksudnya dia merosakkan kandungan visual itu tanpa ada rasa dan memberi alasan, hanya hiasan semata-mata. Baik, ini Thomas New yang pernah dititipkan oleh Dr. Farouk Yahya juga. Okay, painting, sculpture, architect, machine, geography are totally unknown to Malay. Okay, dan dalam masa yang sama juga dia mengatakan kebudayaan daripada Pantai Timur yang berkaitan dengan sukan laga lembu dan laga ayam merupakan satu sukan yang sangat-sangat berprestij, maka dia dilabelkan sebagai sukan diraja. Jadi macam tu. Maksudnya dekat sini dan dalam catatan rekod lain yang saya temui juga, dia mengatakan bahawa ada sebelum sukan dilangsungkan, sebelum tamasya dilangsungkan, ada pihak pengurusan gelanggang akan memanggil pawang ataupun bong, menguruskan bong itu untuk dijampikan, dimenterakan, dibuat segala macam ritual untuk mengelakkan sebarang daripada gangguan-gangguan yang tidak diingini pada ketika dan anggapan mereka. Dan pawang itu hanya dilantik oleh pihak istana. Dan ada direkodkan juga pawang itu merujuk kepada satu buku, dia katakan satu buku catatan, dan buku catatan itu adalah manuskrip yang saya bawa hari ini. Okey. Dan kesimpulan daripada rumusan kajian saya,
konsep ilustrasi visual dalam manuskrip perlu diterjemahkan secara ilmiah bagi melihat kategori ilustrasi dan jenis pecahan yang dalam konteks yang dibincangkan dalam konteks kesenian tradisi. Okey. Bagi mencapai daya intelektual, kandungan makna ilustrasi visual dalam manuskrip perlu diinterpretasikan secara sistematik. Proses interpretasi tersebut memerlukan kaedah yang khusus bagi tujuan melihat, meneroka, membina dan mengembangkan makna yang signifikan dengan laras budaya tradisi iaitu Melayu Islam. Setiap makna yang wujud dalam kerangka kesenian tradisi mengundang pelbagai tarifan ilmu pengetahuan berkemungkinan bercampur baur dalam rencah pelbagai budaya setempat, sebab daerah itu adalah daerah yang sangat-sangat bertembung dengan segala macam budaya, walaupun pada satu ketika dulu Kelantan Patani dikatakan sebagai negeri Serambi Mekah, tapi pelbagai budaya boleh kita dapat lihat dalam manuskrip ini dan berlaku dalam kehidupan sosial hari-hari. Oleh itu kewujudan konteks ilmu pengetahuan ini perlu disusun mengikut acuan dalam lingkungan budaya tradisi alam Melayu. Sebab apa? Sebab apabila kita melihat visual tanpa melihat makna, saya rasa macam tak kenalah pula. Kemudian sebab dia akan jadi terlalu ringan dan kita akan menyokong kepada bahawa visual itu hanya wujud sebagai hiasan semata-mata. Jadi saya melihat dia perlu ada apabila kita melihat dalam kancah visual ataupun intellectual. Visual itu perlu dikupas. Baik. Okey. Berkaitan dengan fokus yang saya bawa kan hari ini, okey, kalau kita tengok pada skrin yang dipaparkan, manuskrip, okey, dia selalunya dibincangkan dalam konteks seni. Salah satu dia seni dan sama ada teks ke apa ke, dan dia ada pecahan-pecahan. Kalau dalam bidang teks dia lebih kepada kodikologi, filologi. Okey, dan dipecahkan lagi kepada ilustrasi. Kalau ilustrasi itu kalau di Malaysia ni mungkin dah ada beberapa sekolah yang kita kenal yang khusus untuk ilustrasi. Okey, jadi saya berjumpa dengan sekolah-sekolah tersebut untuk melihat adakah kandungan ilustrasi itu sahaja masih belum lagi dibuat secara serius lah. Okey. Dan jadi apa yang saya berminatnya daripada kandungan ilustrasi itu adalah sistem interpretasi. Bagaimana sistem interpretasi? Sebab kita nak melihat dalam kancah tradisi. Mekanisme terbit makna, kedua je. Mekanisme nak terbitkan makna ni nak menggunakan galuh apa, nak gunakan laras apa, itu yang perlu dibawa dan dibincangkan. Kemudian apabila kita dah mengetahui makna-makna yang muncul, sesuatu yang akan floating dekat situ, adakah makna-makna itu akan bertebaran dan floating ataupun terapung-rapung begitu sahaja tanpa pengkelasan, di mana konteks ilmu pengetahuan yang perlu kita grab ataupun kita perlu susun daripada makna-makna yang muncul itu. Baik, sebagai literature review, saya bawakan di sini hanya beberapa yang kita kenali. Seperti Annabel mengatakan sendiri, komponen visual itu menawarkan kandungan yang pelbagai, daripada termasuk unsur magis dan metafizik dalam kepercayaan masyarakat Melayu. Hasil daripada pembacaan saya tentang makalah ataupun buku-buku yang diterbitkan oleh Annabel sendiri dan juga daripada yang dipaparkan dalam British Library, lebih daripada 30 naskah, 30 makalah. Jadi saya dapat simpulkan dan saya jumpa apa yang dia katakan seperti yang tertera di depan. Kemudian saudara Dr. Farouk Yahya dalam buku dia dan beberapa siri makalah dan talk yang pernah dibuat di Malaysia, di UKM, di Penang, dan saya ikuti, mengatakan setiap imejen berfungsi sebagai sumber informasi pemikiran masyarakat.
bila saya tertarik, dia kata sumber informasi pemikiran. Jadi saya bertanya-tanya bagaimana informasi pemikiran itu. Jadi antara benda yang menjadi sarana penting untuk saya teruskan kajian inilah. Kemudian AB Razak, AB Karim, bidang kesenian visual alam Melayu diperkenalkan oleh pandai tulis ataupun pengarang pelukis. Istilah tersebut merujuk kepada aktiviti membina gambaran yang mengandungi nilai falsafah yang tersendiri. Dia mengatakan yang macam itulah sebab dia terlibat dalam kajian manuskrip terlalu banyak dan lebih daripada 20-30 tahun kalau tak salah saya. Kemudian Syed Ahmad Jamal sendiri mengatakan rupa dan jiwa, mentarifkan seni rupa Melayu merupakan jambatan realiti zahir kepada batin sesebuah rupa menjadi cerminan ataupun akal budi budaya masyarakat pendukungnya. Jadi itu pun antara benda-benda yang statement-statement yang menjadi rangsangan kepada saya untuk memikirkan bagaimana yang dikatakan realiti zahir kepada batin. Maksudnya kat sini dan dikatakan rupa dan jiwa. Maksudnya isu kejiwaan ataupun batin itu menjadi tonggak khusus kepada kebudayaan Melayu tradisi, khususnya kalau berdasarkan manuskrip ini di Pantai Timur. Okey. Kemudian inspirasi falsafah kesenian tradisi alam Melayu. Saya titipkan di sini oleh saudara Abdullah Muhammad ataupun Akula. Okey. Konsep kesenian alam Melayu mempunyai kaitan kuat dengan falsafah ketuhanan melalui menerusi pendekatan simbolik. Okey, itu antara yang dikatakan oleh Nakula dan juga mukjizah. Setiap ilustrasi visual yang terdapat dalam manuskrip bukan sekadar hiasan yang menarik minat pembaca. Okey, tetapi mengandungi kaedah-kaedah untuk mempercepat pemahaman tentang konsep ketuhanan yang kompleks, memerlukan prinsip ilmu pengetahuan sedia ada dengan dimensi keilmuan misteri dari kertas kerja yang telah dibukukan oleh Mukjizah sendiri, dan saya menghubungi Mukjizah sendiri untuk memastikan dan sempat bertanya pandangan beliau tentang apa yang saya cuba bawa, dan saya titipkan sebab buku berkenaan dengan kajian manuskrip beliau sangat-sangat bagi saya sangat menarik apabila visual tentang ilmuwan Nusantara sendiri, ilmuwan dari Nusantara sendiri, okey, Hamka. Okey. Problem. Dengar ke, Prof? Putus-putus sikit. Kalau Okey, problem lain teruskan. mungkin boleh tutup kamera and then teruskan. Okey. Mungkin sebab kain dia tarik tu. Itulah. Okey. Okey, daripada saudara Hamka, Profesor Hamka, lukisan merupakan sebuah catatan spiritual. Seni tidak ada kalau cinta tidak ada. Falsafah keindahan seni adalah kemuncak kepada rasa keinginan untuk mengetahui rahsia yang tersembunyi di dalam alam, menyuburkan daripada dasar dan agama segala yang indah berhasil daripada akal, perasaan, fikiran dan kemahuan. Itu dia punya kasih dia tentang konteks membaca ataupun mentarik seni itu sendiri. Okay. Kemudian dalam konteks tasawur, kesenian tradisi, saya titipkan di sini Taib Osman, Mana dan Muhammad Al-Atas. Okey. Seperti mana yang tertera, Manas menjelaskan nilai falsafah wujud dalam hasilan seni kreatif orang Melayu dan dibincangkan dalam konteks epistemologi, khususnya ilmu teologi, etika, estetika, tasawuf, mantik
metafizik, kosmologi dan tasawur keislaman, kesedaran tentang ilmu daripada alam tasawuf sememangnya terkandung dalam kesenian alam Melayu. Okey, manakala Syed Muhammad Nakib, Nakib berkatakan tentang saya sikit saja sebab-sebab wujud dan keadaan sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat. Jadi dia menyarankan supaya tindakan untuk mencari sebabnya wujud sesuatu benda dan yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat, sama ada masyarakat itu yang mendukung kepada seni ke apa ke, tak kisah benda tu, tapi carilah sebab-sebab wujud itu. Baik. Maka saya gariskan 3 objektif yang pada perkiraan saya boleh dicapai. Mengenal pasti jenis dan ciri-ciri formalistik literasi visual dalam kandungan manuskrip Belaga Lembu. Kedua, menginterpretasi tanda dan makna literasi visual menerusi analisis semiotik konten untuk membina konten, dan seterusnya selepas membina konten, membina kerangka ilmu pengetahuan daripada fenomena makna semiotik mengikut konteks tasawur tradisi alam Melayu, iaitu knowledge context. Okey. Jadi yang kedua dan yang ketiga tu dia punya nalar dia tu, apabila kita dah membincangkan ataupun menginterpretasikan tanda dan makna melalui semiotik untuk kupas makna, bila dah dapat makna itu kita nak buat apa? Itu yang selalunya yang bagi saya yang perlu kita panjangkan lagi di peringkat yang lebih ni untuk membicarakan galau ataupun kategori makna-makna yang muncul itu perlu diklasifikasikan dan disusun mengikut konteks-konteks tertentu yang ada, terutamanya dalam tasawuf tradisi alam Melayu lah. Okey, baik. Ini antara bahan kajian manuskrip, yang sebagaimana yang tertera dekat sini, mengandungi 232 halaman, 312 bab dan fasal, ataupun fasal lah, dan dia punya tajuk dia, sub tajuk dia. Maklumat pertama ditemui tercatat secara ringkas dalam jurnal Filologi 1992 jilid 1 oleh Datuk Nik Muhammad Saleh bertajuk Manuskrip Melayu dari Kelantan, satu tinjauan awal, dan beberapa visual dalam manuskrip ini juga telah dipetik oleh saudara Dr. Farouk Yahya dalam bukunya yang telah diterbitkan. Dan perbincangan dalam konteks seni tidak disentuh secara khusus dalam kertas kerja yang telah dibawa berkenaan dengan manuskrip ini. Dan sebab-sebab pemilihan manuskrip ini dijadikan bahan kajian, saya pecahkan kepada 4 konteks utama dekat situ, iaitu manuskrip ini hanya bersifat tunggal ataupun masterpiece. Hanya satu tu sahaja yang dijumpai yang membincangkan tentang selok-belok penjagaan lembu, macam mana nak uruskan temasya pelaga lembu, dan mengandungi pelbagai kandungan visual terlalu banyak. Dan manuskrip itu juga diguna pakai dalam konteks sejarah dan peristiwa sebagai rujukan untuk pawang-pawang ataupun dipanggil apa? Kearifan tempatan tu, yang dipanggil aris tempatan tu, untuk dirujuk. Dan manuskrip itu juga diguna pakai bersifat fungsional, diguna pakai untuk menyusun langkah-langkah yang ada daripada seekor lembu sebelum dibawa ataupun lepas kepada syarat untuk dipertandingkan. So dia ada kriteria-kriteria tertentu di dalam manuskrip itu, dan lembu itu diukur dengan nilai-nilai seperti mana yang tertera, dan dibimbing ataupun dipimpin lembu itu, dijaga, dan segala elemen penjagaan itu semua ada dalam tu. Dan saya mengambil masa lebih kurang 6 bulan untuk melakukan proses translasi teks untuk memahami apa kandungan-kandungan secara umum dia. Okey. Jadi atas sebab-sebab itu, pertama sekali sebab dia tunggal, dia masterpiece. Okey.
Ini kajian sepenuhnya adalah kajian kualitatif lah. Okey, kaedah analisis dokumen, interpretasi, dan saya perlu memasukkan kaedah filologi sebab saya perlu memahami tag secara amnya untuk memahami hubungan visual dan tag itu bagaimana dia punya react ataupun hubungan langsung ataupun tidak langsung. Sebab ada visual yang diwujudkan tidak ada hubungan dengan teks, ada visual yang mempunyai hubungan dengan teks. Okey, konsep operasi ya. Secara ringkas, semiotik kalau kita tertera kat situ, secara ringkas dia ilmu kajian tentang memahami tanda lah. Memahami tanda. Itu secara ringkas saja. Okey, apa itu tanda juga ada dijelaskan di kat situ. Bahasa. Bahasa merupakan sistem tanda ataupun representment pelakuan aktiviti manusia yang disifatkan sebagai tanda. Manakala simbol, simbol adalah tanda yang merujukkan kepada objek yang menunjukkan kepada peraturan ataupun dia ada law dia. Ini disebutkan oleh Peirce sendiri sebab saya menggunakan pendekatan oleh Peirce, maka saya akan rujuk Peirce. Secara mudah untuk dipahami iaitu perwakilan tanda ini. Manakala indeks dia lebih kepada indikasi, ikon kepada kemiripan, dan ilustrasi visual dikatakan mempunyai lima pengertian konsep visual yang dinamakan sebagai tipologi image. Okey, seperti yang tertera di depan, image visual, grafik, kedua optical, ketiga persepsi, okey, dan penampakan tampak, keempat visual minda ataupun mental daripada mimpi, memori, idea, fantasi, dan yang kelima adalah visual verbal iaitu bersifat metafora ataupun terjemahan. Maksudnya berlaku jargon di antara teks untuk pindah kepada visual di dalam daerah minda. Kemudian epistemologi ilmu pengetahuan. Okey, membincangkan tentang hakikat ilmu, sumber ilmu, asal muasal ilmu dalam bentuk yang lebih sistematik meliputi segala konsep dan kaedah dan sifat demi memastikan sebuah kebenaran. Al-Ghazali mengatakan sifat keluhuran ilmu pengetahuan ataupun ilm itu sebagai satu mekanisme yang menghilangkan keraguan tentang sesuatu gejala ataupun fenomena yang mengganggu sistem akal. Jadi itu secara umum dia. Jadi video-video yang wujud itu mengganggu betul sistem akal dan bagaimana kita mentakrif dan menyusun makna yang wujud. Maka dalam konteks untuk objektif yang ketiga, untuk melihat makna dan ilmu itu, maka perlu disusun kembali sebab setiap makna-makna itu kadang-kadang tersangkut-sangkut juga, masih lagi terawang-awang, dia jadi macam floating lagi. Okey. Dan ini antara reka bentuk kajian yang saya titipkan di depan ini. Ini antara reka bentuk kajian saya. Dan hasil daripada analisis dokumen iaitu manuskrip, ilustrasi visual, dan saya menemukan 11 kategori visual yang ada yang boleh saya rungkaikan dalam manuskrip itu. Pertama, visual gene, wafak, diagram, kaligram, jadual, tanda bab, okey, dan fauna, bentuk binaan, yantra, figura manusia dan juga khat. Kemudian saya bawa kepada penelitian seni, deskriptif dan interpretasi untuk melihat dia punya makna. Jentera ataupun alat ilmu untuk mengupas makna dan tanda ini melalui semiotik daripada Peirce. Kenapa Peirce? Sebab Peirce mempunyai tiga perinci. Okey. Aspek publik ini dijaga oleh ilmu pengetahuan Al-Ghazali ataupun klasifikasi ilmu pengetahuan oleh Al-Ghazali untuk melihat penerapan makna. Okey. Okey. Okey, jadi bila ada semua jentera
itu maka terbentuklah model gabungan konsep teoretikal iaitu semiotik model indralogi. Kerangka ilmu pengetahuan daripada fenomena makna dan semiotik, makna semiotik tanpa had ataupun indralogi ini mengikut konteks tasawur tradisi alam Melayu yang akan menghasilkan sebuah naratif sintesis iaitu ilmu A, ilmu B, ilmu C, ilmu D dan sebagainya. Ini pada peringkat reka bentuk kajian. Baik, saya teruskan sedikit ya, sebab apabila saya menggunakan Al-Ghazali sebagai grounded teori saya, maka grounded teori inilah yang akan membimbing, menakis ataupun mengasing-asingkan mana-mana konteks makna yang telah wujud, sama ada makna itu bersih ataupun makna itu memenuhi nilai-nilai yang tak sepatutnya yang dimunculkan, sama ada dia mempunyai nilai-nilai khurafat ke apa ke. Jadi daripada rasional Al-Ghazali inilah dia akan membimbing ataupun menyusun kembali makna-makna itu. Jadi sebab apa rasional teoretikal daripada justifikasi ilmu pengetahuan Al-Ghazali ini penting, sebab dia merupakan manhaj fikir Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya aspek tasawuf. Ini daripada Jabatan Mufti sendiri mengatakan macam tu, dan saya juga sempat berkunjung untuk mendapat pengesahan ke Pejabat Mufti. Ya, memang betul lah. Okey. Dan intelektual Islam dalam pelbagai bidang dan telah menulis lebih daripada 300 buah buku berkaitan falsafah ilmu pengetahuan, mantik, teologi, seni dan akhlak. Menyusun konsep klasifikasi lebih komprehensif dan teratur, mensusun semula ilmu akal dalam budaya metafizik mengikut laras Al-Quran dan hadis oleh Wan Muhammad Noor. Ini daripada titipan daripada buku-buku beliau, dan juga saya mengikuti kuliah mingguan beliau di Instek di Kuala Lumpur setiap hari Sabtu malam. Dan pengaruh pemikiran telah dikesan daripada banyak genre kitab yang telah diamalkan di Nusantara, terutama dalam pengajian pondok dan pesantren ataupun pesantren. Ini juga diakui oleh Anabel sendiri bahawa pesantren-pesantren yang ada di Pantai Timur membawa pemikiran yang dititipkan di dalam naskah-naskah manuskrip keilmuan agama itu daripada Al-Ghazali juga, dan pernah juga dibincangkan bahawa pengaruh Al-Ghazali dalam syair, seloka, pantun terlalu banyak daripada pemikiran beliau. Menekankan bidang ilmu secara khusus diklasifikasikan dalam konteks ilmu fiqh, tauhid, tasawuf, syariat dan bukan syariat. Kemuncak segala ilmu disintesiskan harus merujuk kepada Al-Quran agar anjakan pengetahuan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Baik, saya teruskan lagi. Secara ringkas ini saya bagi tahu secara ringkas. Mungkin kita dapat tengok kat situ. Al-Ghazali dia titipkan objek pengetahuan, objek untuk mencapai ilmu pengetahuan itu dia melalui 3 step itu. 3 step itu iaitu makrifah al-hissiyah, iaitu daripada panca indera penglihatan, makrifah akhliyah daripada akal, dan daripada hati sendiri makrifah al-sufiyah. Dan selalunya akan tergantung pada level-level tertentu, seperti panca indera penglihatan dia akan stop dekat satu level penglihatan saja. Dia tidak boleh melepasi satu tembok yang pertama, dan apa yang kita nampak itu yang kita cerakinkan. Kemudian ditakrifkan daripada peringkat kedua pula makrifah al-akhliyah dalam benak akal sebagai subjek akal, untuk ditakrifkan supaya dia pergi kepada lapisan yang kedua dan yang ketiga. Sebab hukum bagi akal iaitu wajib, mustahil, harus. Dia mesti ada 3 hukum itu untuk bermain dengan domain akal. Kemudian domain akal juga dia akan terberhenti dekat sistem harus itu saja. Dan maka yang berlangsung lebih panjang daripada itu adalah makrifah as-sufiyah, iaitu aspek kerohanian. Dan terminologi banyak dalam benda ni saya tak bincangkan dekat sinilah, sebab saya nak ringkaskan saja. Jadi selalunya dalam makrifah as-sufiyah iaitu hati, dia bertembung di antara khatir khair, iaitu hal yang berkaitan positif, dan khatir syar, iaitu hal yang berkaitan negatif.
Al-Ghazali menganjurkan unsur ketibaan makna dalam akal daripada perspektif keindahan dalaman mesti dibimbing dengan kalam wahyu agar konteks penerapan ilmu ataupun nilai arkeologi itu, okey, dalam budaya material budaya benar-benar berada dalam kebenaran yang mutlak. Okey. Baik. Ini ringkasan daripada bagaimana konsep teoretikal yang telah diguna pakai untuk menganalisis, untuk meneroka makna-makna supaya lebih terbimbing dan terpimpin lah, kan, supaya makna-makna yang hadir dapat dikategorikan mengikut kelas-kelas dia. Baik, ini antara persamaan dan sempadan limitasi tiga konsep utama teoretikal yang telah diguna pakai dan kaedah pengumpulan data analisis mengikut semiotik model indologi. Daripada tiga yang tadi, tiga segitiga tadi, apabila dipecahkan, dirungkaikan, dibuka, maka kita boleh dapatkan sistem jadual, iaitu ilmu pengetahuan panca indera. Yang pertama, kolom yang pertama ilmu pengetahuan intelektual, kolom yang kedua dan kolom yang ketiga ilmu pengetahuan spiritual yang melibatkan hal-hal kerohanian ataupun daripada jiwa itu sendiri ataupun pengalaman daripada alam kenabian itu sendiri. Maka kita dapat titipkan berpandukan Al-Quran dan hadis. Okey, kemudian kita akan dapatkan konteks budaya bidang ilmu pengetahuan ni, tradisi ni dalam bentuk sintesis dia untuk melihat kelas yang disarankan seperti mana disarankan oleh Al-Ghazali itu. Baik, dan setiap pemindahan makna-makna yang terpisah itu akan melalui putaran proses pengkajian makna secara semiosis, dia akan menghasilkan makna-makna baru. Baik, ini antara kategori visual yang terdapat dalam manuskrip Pelaga Lembu. Okey. MS 1649. Kalau tuan-tuan lihat kod ni MS saja, dia ada MSS. MSS tu dia ada salinan dia. Kalau dia satu S saja, MS itu maksudnya dia tunggal. Okey, dia satu saja. Okey. Jadi ini antara dia jin, visual wafa, diagram, kaligram, okey, tanda bab, alam fauna, khat, reka bentuk binaan, okey, figura manusia dan yantra. Okey. Dan bukan ini saja, dan setiap satu tu dia ada pecah lagi lebih kurang dalam 11 jenis image yang saya susun. Wafak dia ada 3 kategori wafak, okey, diagram ada lebih kurang dalam 3 diagram, kaligram ada lebih kurang 4, okey, kemudian alam fauna lebih kurang dalam 11 dan banyak. Okey. Perincian analisis formalistik seperti yang saya katakan tadi, itu antara visual-visual yang saya dapat kategorikan dan saya ambil sebagai untuk dianalisis. Kalau kita tengok itu tanda bab ada berapa, okey, jinnya ada berapa, kaligramnya ada berapa, diagramnya ada lebih, dan setiap benda itu ada dia punya makna dalam konteks formalistik dan juga yang dikatakan khafiat tertentu. Yang nanti saya bagi tahu apabila fenomena khafiat ni berlangsung, maka dia lebih dekat kepada unsur batiniah. Batiniah ini yang dilarang oleh Al-Ghazali, jangan menidakkan intelektual daripada akal, sebab batiniah ni dia membuang sikit elemen daripada akal. Itu ada dikupas di dalam ni. Kemudian fenomena fauna, flora fauna, lembu, kalajengking, ular, rusa, tikus, babi, okey, burung, gajah, harimau. Tu ada tu. Kalau tuan-tuan perhatikan nombor 10 itu gajah terbang gajah terbang memang ada dalam manuskrip dan naga. Okey. Dan yantra, unalom, lotus dan unalom meditasi Buddha, gapura untuk reka bentuk binaan, motif bunga teratai, figura sempurna, dekoratif dan naif, dan ini jadual-jadual, struktur jadual yang terkandung di dalam manuskrip dan jenis-jenis tulisan khat yang telah ditemui. Dia ada dia punya style dia sendiri. Baik, ini secara ringkas apabila saya cuba mengkhususkan dalam pembentangan hari ini, saya ambil keluar saja pelbagai jenis jin yang ada, yang saya temui. Okey, ada nama-nama dia, semua ni ada nama dia. Okey,
jin layaran muka 3, okey. Jin tanah, jin hitam, okey, sangkala manira. Okey, semuanya dikhususkan untuk menjaga, memelihara dan kata macam defend lah sebelum perlawanan ataupun pertembungan lembu dalam bong. Okey. Ini antara sebahagian daripada tag-tag mantra jin. Kalau tuan-tuan nak baca, bacalah. Okey. Kadang-kadang agak kelakar, tapi itulah hasil daripada translasi yang telah dilakukan. Sebab kita nak memahami kenapa visual jin itu muncul, dia untuk memperkukuhkan kenapa tag itu memperkukuhkan kenapa jin itu begitu-begitu dan begini. Dan daripada situ juga kadang-kadang kita dapat nama dia. Nama tu. Okey. Okey, ini sifat dan kelebihan perwatakan daripada sumber Al-Quran itu sendiri tentang jin. Okey. Jin. Okey. Dia ada banyak kalau sifat dan perwatakan ni yang telah saya rungkaikan, dia ada lebih kurang dalam 19 sifat dan perwatakan yang terdapat di dalam Quran dalam surah-surah tertentu seperti mana yang tertera, dan reka bentuk yang digariskan oleh Muhammad Isa Daud dan juga diperkukuhkan oleh siapa nama saya lupa dah pula. Allahu Akbar. Ini antara reka bentuk yang selalu dibincangkan lah, yang selalu digariskan. Okay. Ini format bagaimana saya melakukan analisis pada peringkat asas dan bagaimana kita precisekan kepada simbol-simbol tertentu dan kita kena keluarkan, sebab jin adalah makhluk yang tidak boleh dicerakinkan dengan akal ataupun dengan panca indera sekalipun. Seperti mana yang tertera dalam surah tadi, ada jin tidak boleh dilihat dengan panca indera kasar. Jadi apa yang tertera di dalam manuskrip itu adalah jin yang dibentuk melalui apa dia? Melalui akal ataupun melalui tindakan rohani, tindakan apa yang menyebabkan kemunculan visual-visual yang sebegitu. Jadi kombinasi-kombinasi tertentu daripada sifat-sifat yang telah digariskan di dalam Al-Quran dan sinonim dengan sifat-sifat yang telah dibicarakan oleh pakar-pakar ilmu mistik ataupun spiritual, mengatakan begitu dan begini, maka tiba-tiba similarity itu berlaku juga dalam manuskrip itu. Dan malah jin ini juga, image jin juga, kalau kita tengok similarity dalam kitab-kitab ataupun manuskrip daripada barat sendiri pun, hampir-hampir sama dia punya karakter dia. Muka dia begitu, mata dia begitu, dan kedudukan dia begitu dan begini. Hampir-hampir elemen tu hampir-hampir sama. Okay. Dan bila kita precisekan lagi dan dengan mengambil kira pandangan daripada semiotik ataupun pengkaji semiotik mengatakan bahawa elemen pertama ataupun elemen yang kecil-kecil itu mempunyai makna, iaitu morfem, merujuk kepada persepsi imijan secara kolektif. Secara kolektif bermaksud kemunculan visual secara kolektif seketul ini pun juga adalah sebahagian daripada makna yang boleh kita bawa, sebab dia makhluk yang tak nampak. Tiba-tiba kita nak angkat dia sebagai satu perbincangan dalam konteks visual, maka dia mengambil daripada naratif mana. Okey. Kedua, fonem lebih merujuk kepada permasalahan fragmentasi ataupun pecahan-pecahan yang terdapat dalam kandungan sebuah ilustrasi seperti reka bentuk tangan, kepala, mata, telinga, mulut dan sebagainya. Jadi dia ada dua. Setiap visual yang hadir itu dia boleh dipecahkan kepada dua, iaitu yang seketul dan juga dia punya rincihan-rincihan yang kecil-kecil ini secara khusus. Baik, dalam masa yang sama juga kalau kita tengok pandangan oleh Eco sendiri pun mengatakan setiap kategori kecil memperkukuhkan kejadian induk yang merupakan sebuah analog. Jadi Eco mengatakan ini adalah analog yang memperkukuhkan body ataupun image ataupun jin itu sendirilah yang mempunyai kepentingan tertentu. Okay. Ini apabila dianalisis melalui kerangka semiosis yang diputuskan tadi, maka kita dapat lihat yang pertama adalah makna yang pertama adalah ikon, makna pada putaran semiosis B, ataupun yang kedua dia berubah kepada indeks, dan makna pada semiosis C
dia berubah kepada simbol dan seterusnya, dia boleh jadi pelbagai makna. Maksudnya dia tidak statik makna dia, sebab semiotik tanpa had ini dia boleh berlaku orang kata merentasi pelbagai disiplin ilmu pengetahuan mengikut capaian daya intelektual seseorang pekaji seperti mana yang dijelaskan oleh Mujizah. Maksudnya kadang-kadang kita mengambil itu sebagai satu perlambangan dan kita berhenti kepada satu makna sahaja. Sedangkan makna itu kalau dipanjangkan ataupun bukan kita nak saja panjang, tetapi impact daripada makna itu dia menimbulkan satu makna baru kepada alam lain pula. Dan alam lagi satu pula, peringkat makna satu lagi juga akan menghasilkan makna pada peringkat satu lagi. Jadi makna itu sentiasa bertautan di antara satu sama lain tu menjadi satu nalar untuk membentuk satu rangkaian ilmu pengetahuan secara khusus. Okey, nanti sekejap lagi saya akan tunjukkan. Baik, ini dia. Ini dia kalau kita tengok tadi, okey, jin tunggal ataupun jin sangkala berdiri. Okey, ini pecahan dia, ini seketul, ini seketul. Okay, pada indikasi bentuk entiti makhluk yang berbeza dengan manusia. Kita memahami dalam referen dia adalah entiti makhluk yang berbeza dengan manusia. Kemudian dari konteks ikon simbol ataupun imagery spirit, dia adalah simbol kepada kewujudan makhluk alam gaib. Kemudian pada putaran yang seterusnya, semiosis yang seterusnya, untuk dibawa makna yang itu kepada makna yang seterusnya, untuk dia lebih dalam lagi, dia adalah indeks kepada amalan sihir dalam konteks manuskrip ini. Kemudian apabila semiosis itu dirangkumkan dalam peringkat yang seterusnya, wahana pemikiran, dia adalah simbol, kan? Amalan sihir ini adalah simbol kelemahan jiwa. Okey, apabila ada kelemahan jiwa dan di peringkat yang seterusnya C, okey, maka kita akan titipkan kepada pengalaman kerohanian, pengalaman kenabian ataupun jiwa yang kita perlu rujuk seperti mana yang ditekankan oleh Al-Ghazali seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 102 tentang 7 perkara yang membinasakan manusia, iaitu amalan sihir. Salah satu dia tentang amalan sihir yang diajar oleh syaitan yang kafir. Jadi dalam konteks sintesis yang disarankan oleh Al-Ghazali juga, dia adalah konsep ilmu bukan syariat. Jadi visual itu memberi pengetahuan ilmu pada kita bahawa gejolak ataupun domain makna yang sebegini, dia memberi pengetahuan bahawa ini adalah ilmu yang tercela. Apabila kita pergi kepada analog yang seterusnya, iaitu reka bentuk lidah misalnya, iaitu organ yang terkeluar daripada dalam mulut, kemudian dia merupakan ikon kemiripan lidah haiwan. Kemudian apabila semiosis B, dia merupakan simbol kepada kegairahan nafsu, dan seterusnya simbol kepada dahaga kepentingan dunia, seperti mana yang dirujuk dalam konteks ilmu pengetahuan spiritual yang kita titipkan daripada ayat Al-Quran ayat 176, perumpamaan gelora nafsu terhadap dunia, dan memang titip pun daripada lidah haiwan pun dalam surah itu ada menyentuh, dan ini mengesyorkan kepada konsep ilmu tasawuf. Jadi gitu, dia mengesyorkan kepada konsep ilmu tasawuf apabila dibicarakan ayat itu dengan visual yang macam tu melalui naratif ataupun nalar pecahan-pecahan yang telah dihubungkaitkan. Baik, itu antara contohlah ya. Okey, ini antara lain lah. Antara lain bagaimana lotus ataupun yantra, lotus unalom melalui proses-proses abstraksi. Sebegitulah kalau kita tengok ini banyakkan diguna pakai oleh Wat Siam. Ni dalam manuskrip ini dia diguna pakai untuk Allah lupa ni. Diguna pakai untuk memikat pasangan, kan? Gitu. Okey, ini simbol segitiga dalam reka bentuk tanda bab mengikut kaedah ilmu martabat 7. Begitulah seperti mana yang dikatakan, mempunyai prinsip seimbang dengan pengolahan. Okey, orientasi dia agak geometrik tetapi dia memberi konotasi bahawa martabat 7 ni selalunya menggunakan format ataupun tanda bab sebagai satu tanda seperti mana yang berlaku di Cirebon kalau tak salah saya.
memperkukuhkan visual tentang amalan tarikat Satariah yang menggunakan simbol 3 ikan 1 kepala. Okey, jadi macam tu juga. Itu pun sama juga naratif daripada ilmu martabat 7 yang pernah dibincangkan oleh Mujizah. Okey. Ini yang tadi itulah. Spiral ke kiri, spiral ke kanan daripada lelaki, perempuan. Okey, itu setiap mana-mana itu ini saya dapat sendiri daripada beberapa scholar yang mengkaji benda ni, dan juga saya merujuk kepada Tok Sami Tok Sami yang saya pergi sendiri di Wat Siam, di Sempadan Perlis dengan di Kelantan untuk nak dapatkan pengesahan. Okey, baik. Okey, ini konsep cermin dan pasangannya dalam reka bentuk ilustrasi visual wafak geometrik iaitu Khatam Sulaiman. Okey, jadi dari segi pengiraan ataupun jalur naratif ataupun nalar keilmuan dia begitulah. Khatam Sulaiman, simbol personaliti Nabi Sulaiman, dia merupakan lapisan kedua adalah indeks kesempurnaan mujizat, indeks kepada konsep permohonan doa seperti mana yang tertelah dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 216, harus memohon doa dan menerima konsep ketetapan takdir, dan ini dibicarakan dalam ilmu tasawuf tentang kehebatan doa. Itu senjata yang sangat-sangat diperlukan oleh seorang Islam. Jadi dalam konteks benda ni, ini adakah visual doa ataupun sebagai tanda kepada perlu ada doa saja. Dia bukan doa tapi dia perlu ada sebagai tanda kepada perlunya ada doa. Okey, yang lain tentang ilustrasi wafak, ini saya bawakan secara ringkas saja ya. Ini yang saya katakan ini tadi. Apabila saya pergi untuk belajar, untuk memahami sebenarnya bagaimana wafak itu dihasilkan di Sempadan Perlis Siam selama 2 minggu, dan saya tak menemui jawapan. Apabila saya pertanyakan tentang bagaimana, kenapa reka bentuk dia begitu, dia kata ini khafiat. Bila disebut sebagai khafiat, terus kepada khafiat adalah untuk pengikat, untuk pengunci hati, untuk pagar diri, tanpa penjelasan kenapa nak mengikat, kenapa kena ada bentuk yang macam tu, kenapa tak boleh lukis tali ke apa ke kan, kenapa macam tu. Okey, dia punya alasan-alasan yang tidak menjurus kepada pembincangan ilmiah ataupun poin-poin yang ilmiah. Jadi dia lebih kepada amalan batiniah lah kat situ. Jadi saya ambil untuk kefahaman saja. Jadi itulah. Baik, objektif seperti yang kita tahu daripada perbincangan ini, oleh yang demikian, lukisan ilustrasi tidak sewenang-wenangnya dihasilkan melainkan ketika perlu ataupun sekadar perlu tanpa penambahan gaya yang berlebih-lebihan. Kualiti ilustrasi mampu memberi gambaran bahawa pengarang pelukis mempunyai kemampuan menguasai kemahiran dan kreativiti seni yang tinggi, terutamanya apabila melibatkan bentuk yang pelbagai jenis dalam satu kategori yang sama. Baik. Yang kedua, apabila analisis untuk peringkat makna, analisis ini telah membuktikan bahawa penggunaan acuan objek pengetahuan daripada simbol mendomisasikan akal kesenian visual tradisi dengan 69 kali ulangan daripada struktur jadual yang saya buat, berbanding indeks 45 kali dan ikon sebanyak 16 kali ulangan. Baik. Kemudian objektif yang ketiga, seperti yang tertera di depan, yang kita tahu setiap wujudan tanda yang bersifat zahir mempunyai biasan makna yang cukup kuat untuk berkomunikasi dan hingga dibudayakan oleh manusia seharian. Setiap sumber ilmu pengetahuan mempunyai kelemahan. Sumber ilmu pengetahuan maksudnya tadi itu panca indera, mata, kemudian pergi kepada otak, akal, kemudian pergi kepada hati. Dia setiap stage tu dia ada dia punya rangkaian capaian dia sampai level mana. Baik. Daripada situ seperti yang saya jelaskan tadi, ini yang saya katakan tadi tu, dalam peringkat sintesis itu ini yang kita dapat. Okey. Dan daripada itu juga saya akan dapat sintesis secara umumnya hakikat kebenaran daripada dimensi transformasi makna, makna daripada akal budaya kepada makna akal agama dan kepercayaan
dalam bentuk kategori jenis visual yang ini lah, dan makna daripada akal agama dan kepercayaan kepada makna akal budaya. Ini dia punya kategori visual yang telah disusun dan telah diperlihatkan. Dan selalunya naratif makna ini ilmu pengetahuan panca indera, ilmu pengetahuan intelektual, ilmu pengetahuan spiritual. Jadi dekat sini yang dipisahkan. Ini antara kebenaran makna yang mengikut nalar keagamaan, dan sampai di sempadan sini sahaja selalunya kita bermain dengan ilmu akal. Baik. Secara keputusan, secara ringkas, objektif satu, garisan, rupa, warna, itu yang selalu dimainkan di dalam manuskrip ini, pengulangan, keseimbangan, kesatuan. Manakala objektif kedua, simbol, indeks dan ikon mendahului simbol lah, simbol. Kemudian objektif yang ketiga, elemen tasawuf paling tinggi yang saya jumpa, fiqh, tauhid dan ilmu tercela. Baik, ini adalah diagram hubungan ilmu pengetahuan dalam semiotik model Indologi mengikut tasawuf tradisi alam Melayu yang telah saya rungkaikan sebagai satu perkara yang boleh kita anggap sebagai satu macam sintesis konsep ilmu pengetahuan untuk nak rujuk kepada visual-visual yang terdapat dalam manuskrip. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Syahrul untuk pembentangan yang saya rasa sangat menarik dan interesting lah. Okey, tanpa berlengah kita buka majlis program ini dengan sesi soal jawab kepada yang ingin bertanya soalan atau menaip soalan di chat box, boleh lakukannya sekarang. Saya buka jika ada soalan. Okey, mungkin saya ada mulakan kot soalan ni. Ya. Sangat menarik ini apa yang dibentangkan pada hari ini. Tapi persoalan yang saya rasa lebih mendasar mungkin secara umum lah bagaimana orang Melayu dalam kes ni, orang Melayu di sebelah Patani Utara atau Kelantan, Kedah, Perlis ni, bagaimana orang-orang Melayu ini melihat dan menterjemah, memvisualkan dunia realiti dan alam pemikiran ni. Because saya tertanya-tanya tentang yang ini mungkin bukan difokuskan dalam penyelidikan ini, tapi saya tertanya-tanya bagaimana mereka melihat dan memvisualkan tu. Mungkin ada pandangan kot daripada Dr. Syahrul. Bagaimana otak mereka berfungsi untuk melihat. Yang kita belajar hari ni dekat art school ni, ini sangat barat. So mungkin boleh share, mungkin ada idea tentang melihat dan menterjemah tu orang Melayu. Okey, silakan. Okey, daripada sepanjang saya buat kajian ini dan daripada grounded teori yang saya guna pakai daripada Al-Ghazali dan reflect kepada kitab-kitab yang pernah dijadikan asas utama kepada pusat-pusat pengajian pondok di daerah-daerah yang saya nyatakan tadi, hingga digelarkan Serambi Mekah. Antara Al-Ghazali yang selalu menjadi domain penting lah sampai sekarang ni ialah Ihya Ulumuddin, dan banyak lagi kitab-kitab beliau yang ada pada saya depan ni, banyak membincangkan tentang peranan ilmu dan transisi ataupun transformasinya dalam kehidupan seharian. Bagaimana untuk diguna pakai untuk menelaah kehidupan seharian itu datang daripada sumber yang dirujuk. Jadi macam tu. Jadi maksudnya pengajian daripada kitab-kitab yang selalu dirujuk di pengajian pondok hingga dimasyarakatkan dalam kehidupan setempat itu telah membudayakan, maksudnya telah dijadikan satu amalan kehidupan. Maka of course lah pada ketika itu kita akan melihat segala benda yang ada di sekitar kita melalui neraca ataupun kaca mata
ni kitab-kitab ataupun ilmu pengetahuan daripada kitab-kitab yang pernah dipelajari di masyarakat sekitar itu. Itu yang saya boleh jelaskan apabila daripada tempoh pengajian saya ni lah. Itu dia. Jadi maksudnya macam kita basically sekarang ini kalau dalam moden ni kita menggunakan macam perspektif kan. Kita perspektif. Kita mana kita scientific kan. Itu yang ada lukisan perspektif, foreground, middle background. Tapi dia dalam budaya visual Melayu ni dia tidak ada such thing as foreground, middle background. Dia tidak begitu what we call scientific lah. Dia tidak begitu scientific. Betul. Tepat sekali, betul. Dan itu juga yang saya titipkan dalam saya punya penulisan, bahawa kandungan benda-benda yang melibatkan perspektif itu tidak ditekankan sangat dalam kebudayaan Melayu, tetapi lebih kepada flat space dan kandungan visual agak indirect dan agak ringkas, dan tapi still lagi boleh dicerakinkan bahawa benda itu datang daripada mana dan kenapa rupa bentuk dia begitu dan begini. Itu sahaja. Sebab dia minimum, dia hanya menggunakan shallow punya dimensi, tetapi visual yang dilukis itu menggunakan dia punya kombinasi daripada yang pelbagai. Bila dia pelbagai itu, makna itu datang daripada pelbagai sumber. Jadi macam tu. Kan? Jadi perspektif itu mungkin daripada makna itu boleh deep, tetapi dari segi visual itu dia shallow saja. Jadi dia jadi macam sometimes dia macam nak kata abstract ataupun semi abstract. Macam tu kalau kita faham tentang kaedah Chimera, seperti mana analisis saya terhadap naga yang ada dalam manuskrip ini juga, dia menggunakan kaedah Chimera. Chimera ni maksudnya kombinasi ini datang daripada budaya China. Kombinasi daripada 9 ataupun 7 ekor haiwan-haiwan lain yang dibentuk untuk menunjukkan kekuasaan wilayah. Jadi pada saya begitulah dia punya kekuatan imajinasi alam Melayu ni, dia tak floating, dia akan engage saja dengan benda-benda lain. Macam tu. Tapi baik, ada soalan lain? Mungkin yang tu ada soalan sambungan atau ada soalan lain tentang perkara ini kepada pendengar atau pengikut. Assalamualaikum, boleh saya bertanya? Ya, silakan Dr. Hadi ya. Okey, silakan. Terima kasih Dr. Syarul kerana berkongsi pengetahuan yang sangat menarik dan mendalam tentang ilmu visual ini, yang bagi saya amat signifikan tentang pengetahuan kita tentang ilmu-ilmu dan makna. Saya just nak bertanya, adakah dalam kajian yang dilakukan oleh Dr. Syarul, kajian-kajian ataupun pengetahuan tentang pelbagai jenis tarikat seperti tarikat Syatariah, Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Ahmadiyah, Qadiriyah, Samaniyah mempunyai kaitan dalam mempengaruhi manuskrip dalam manuskrip Pelaga Lembu ni? Okey, terima kasih. Terima kasih Dr. Hadi. Saya dah pernah dapat soalan yang macam ni juga di satu pembentangan di, kalau tak salah saya, di UKM. Dan setakat yang hasil daripada translasi teks dan juga visual, terdapat beberapa kandungan. Sama ada kandungan itu berlaku secara spontan dalam konteks akal budaya ataupun berlaku dalam konteks akal agama, yang menjurus kepada pembawaan gaya-gaya tarikat-tarikat tertentu. Setakat yang saya temui, biasan-biasan ataupun refleksi itu bukan secara total tetapi ada. Seperti kalau di Kelantan tu, sebab dia ada sebut beberapa istilah-istilah khusus di dalam tu yang membawa kepada makna yang diterbitkan oleh tarikat Syatariah sendiri, sebab hubungan itu sangat erat
Jadi gitu. Dan saya jumpa perkataan-perkataan yang apabila kita rujuk benda tu, dia ada benda tu. Tapi perbincangan di dalam manuskrip itu dia tak khusus terlalu dalam sangat. Jadi macam tu. Sama ada itu yang saya kata tadi, sama ada dia berlaku secara sengaja ataupun tidak. Itu saya tak ni lagi lah. Dia mungkin lebih kepada kajian filologi lah kat situ. Ya, tadi masih tadi. Sebab memang sebenarnya kalau macam dalam manuskrip ilmu bedih memang ada pengaruh tu secara direct ada. Dan Satarikh di Serbon direct juga ada. Di Aceh juga ada direct pemvisualan visual-visual tertentu yang menyentuh tentang amalan tarikat tertentu. Ada, memang ada dan saya jumpa dah benda tu. Dan cuma saya bicarakan hari ini dalam konteks saya ni dia agak nipis lah, tapi dia bercampur. Benda pengetahuan asas tu ada tapi dia bercampur. Sebab tu saya kata in the end last sekali kesimpulan dia menjadi macam manuskrip ni dia mempersembahkan satu pemikiran yang sinkritis yang bercampur baur dengan amalan Buddhisnya, amalan Hindunya, amalan Melayunya dan bercampur sangat. Okey. Terima kasih sebab saya sorry saya nak mencelah sebab dalam kesenian tarian Melayu terutamanya yang pernah saya kaji dan juga yang di sebelah Indonesia contohnya tarekat-tarekat seperti Syatariah dan Naqsyabandiyah Khalidiyah ni sangat begitu ketara dalam bentuk dia punya lawan notasi. Jadi sebab tu saya bertanyakan dari segi visual sebab saya bukan pakar dalam bagian fine arts. Jadi itu yang saya bertanyakan, adakah tarekat-tarekat tertentu lebih signifikan daripada tarekat yang lain. Itu sebab tu saya tanya tadi. Anyway, terima kasih di atas penjelasan tersebut. Thank you. Faham. Terima kasih tadi. Terima kasih Dr. Adi untuk soalan. Ada soalan lain? Mungkin terakhir ke? Kita live di Facebook kan? Tanya. Mungkin daripada Facebook ada ke? Alamak. Ada soalan? Tak apa. Okey, saya rasa kalau tak ada saya okey dari Facebook tak ada soalan. Okey. Saya nak tanya mungkin sikit lagi pasal benda ni. Mungkin kita saya tertarik dengan soal material lah, bahantara. Okey. Bila visual ni kan bahantara mungkin ada tak mungkin sebahagian daripada kajian Dr. Syahrul sendiri tentang bahantara, bukan hanya kertas kot mungkin bahantara penggunaan dakwat, macam mana teknologi buat dakwat, mungkin saya tak pasti sebab biasa kita tahu kan macam salah satu teknologi yang hebat macam manuskrip ni yang ditemui di Terengganu tu kan yang embed dengan emas. Emas benar, saya ingat itu agak sesuatu yang menakjubkan lah bagi teknologi Melayu lah kan menggunakan emas di embed. So dalam kes pelaga lembu ni mungkin ada ke material-material atau ink tu macam mana dia buat? Ink tu daripada apa macam mana? Dia soalan ni lebih kepada konteks kodikologi. Saya agak tak berani jugalah untuk nak menyentuh secara khusus benda ni sebab pengkajian saya lebih kepada pembincangan konteks visual itu sendiri. Ya, saya akui benda tu juga menjadi sebahagian domain pengkaji manuskrip sekarang ni untuk melihat material bahantara untuk menghasilkan visual-visual ataupun tulisan-tulisan yang terdapat dalam manuskrip itu. Tapi saya nak jawab secara direct sebab saya rasa macam bukan area pengkhususan saya tu, saya tak ni lah. Saya tak ni sebab kodikologi dan filologi itu mungkin lebih selayaknya untuk memperjelaskan jawapan tadi lah. Kan, jawapan kepada soalan Prof tadi. Okey. Kalau tak ada soalan lagi, saya ingat itu sajalah kot untuk pembentangan ini. Saya ingat
Okey, so kita telah selesai dengan pembentangan Dr. Syarul Anwar Syahri, pembentangan yang sangat menarik berkenaan ilustrasi visual manuskrip pelaga sebenarnya Ya, pelaga. pelaga lembu sebenarnya. So Sebab analisis manuskrip ni sebenarnya dia tak ada nama khusus. Dari kloroform dia tak ada nama khusus. Daripada itu dia tak ada nama khusus sebab dia hanya dinamakan pelaga lembu datang daripada Datuk Nik Muhammad tu dalam jurnal filologi sebab dia perlu namakan. Lepas tu apabila saya cek balik manuskrip tu, ya memang dia tak ada nama khusus dan bila kita tak ada nama khusus, dia tak ada dalam konteks filologi dia kena ikut kaedah berapa banyak teks-teks yang berceritakan tentang subjek itu, kan. Jadi bila terlampau banyak yang berceritakan tentang penjagaan lembu, laga lembu, susunan and then benda-benda yang perlu ada di dalam struktur untuk menjaga itu semua tu terlalu banyak, lebih daripada 98% yang berceritakan tentang lembu, walaupun ada haiwan lain seperti biri-biri, kerbau ada dan ayam, tapi sekali lalu je jumpa gitu je, itu je. Jadi persentage dia tu terlalu kecil. Jadi saya namakan dekat situ dan mendapat kebenaran daripada profesor daripada APM sendiri yang arif tentang kajian filologi. Dia kata boleh namakan terus manuskrip Pelaga Lembu dekat situ sebab dia punya persentage dia kat situ. Sebab tu nama dia Pelaga Lembu. Okey. Okey, terima kasih dan saya rasa itu saja untuk staff Pusat Pengajian Seni. Dekat bawah tu dekat chat ada borang MyCPD untuk link dan boleh isi itu. Itu saja, sekian. Terima kasih untuk Dr. Syarul untuk yang mendengar pembentangan hari ini. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih semua. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Syarul, terima kasih PM Safrizal, terima kasih Dr. Hadi, terima kasih semua. Terima kasih.